Tak cukup itu tuan-tuan, mana-mana ada kabilah-kabilah. Kalau ada jalan-jalan tuan-tuan, khemah-khemah orang Arab Badui, tidak ada lorong yang tidak pernah dimasuki oleh Nabi untuk menyampaikan Islam. Nabi tetap berdakwah. Dan Nabi ambil peluang pula ketika mana di musim haji, penduduk Arab, orang-orang Arab yang tinggal di luar daripada kota Mekah datang untuk menunaikan haji tuan-tuan. Nabi ambil peluang itu untuk bertemu dengan mereka dan mengemukakan Islam, ajak mereka dakwah kepada agama Islam. Akhirnya tuan-tuan barulah membuahkan hasil. 3 tahun selepas peristiwa Isra, masuk tahun yang ke-13 kenabian, barulah di sana tuan-tuan ada orang yang beriman dengan Rasulullah di kalangan penduduk Madinah. Orang Arab Yathrib yang mari ke Mekah menunaikan haji, akhirnya di antara mereka tuan-tuan beriman. Dan akhirnya berlakulah hijrah Nabi kita Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan daripada hijrah itulah tuan-tuan, selepas peristiwa hijrah itulah bagaimana akhirnya Nabi berjaya menegakkan agama Allah. Nabi berjaya menegakkan agama Allah. Saya nak sebut tuan-tuan, bila Nabi akhir, Nabi terus berdakwah, berusaha, berperang dengan pemimpin Quraisy, berperang dengan tentera-tentera Quraisy. Akhirnya tuan-tuan, Masjidil Haram yang disebut dalam ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, akhirnya tahun yang ke-7 hijrah, Nabi berjaya membuka kota Mekah. Tahun yang ke-7 hijrah, dengan makna selepas daripada 10 tahun peristiwa Isra wal Mi'raj, akhirnya tuan-tuan Nabi berjaya masuk ke Mekah, membebaskan kota Mekah, membebaskan Masjidil Haram daripada syirik, daripada berhala-berhala yang disembah oleh pemimpin, yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Nabi berjaya. Akhirnya tuan-tuan, Mekah berada di bawah naungan, di bawah kerajaan Islam. Nabi buka, Nabi musnahkan ke semua berhala-berhala. Alhamdulillah. Cuma yang tuan-tuan, walaupun masa Nabi hidup, semasa hayat Rasulullah SAW, Nabi tak mampu, Nabi tak berjaya lagi nak membuka Palestin, tapi Nabi yakin. Nabi yakin suatu hari nanti Palestin juga akan dibuka oleh orang Islam, akan dibuka oleh umat dia. Lepas tu tuan-tuan pernah pada suatu hari bila Nabi berada di Madinah, datang seorang yang masih lagi belum memeluk Islam, musyrik, nama dia Adi bin Hatim Al-Ta'i. Adi bin Hatim Al-Ta'i ni tuan-tuan, bahkan ayah dia Hatim Al-Ta'i ni cukup terkenal dalam sejarah dia tuan-tuan. Kalau kita baca syair Arab kan, Adi Hatim Al-Ta'i ni terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah. Sangat pemurah ayah dia ni. Sangat pemurah ni tuan-tuan, suka tolong orang, suka bantu orang ni. Sehingga bila di waktu malam di perkampungan dia di Ta'i ni tuan-tuan, bila waktu malam tuan-tuan, dia arwahkan anak dia, hidupkan, nyalakan kubur api. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Kalau di sana ada orang yang bermusafir di tengah padang pasir, tak ada tempat nak berteduh, bimbang, takut, tidak nampak ada seumpamanya, nampak api, tahu di sana ada rumah, dia boleh menumpang, boleh pergi menumpang. Apa tahu lagi? Pernah ketika tuan-tuan, bila dia datangi oleh tetamu tuan-tuan, tamu mari rumah dia, makanan tak ada, dia taruh sembelih kuda dia, taruh sembelih kuda dia, bagi makan. Lepas tetamu makan semua kan, tembak-tembak tanya apa hajat mari kan, lalu tetamu kata, kami mari ni start kami dengar kata, kamu ni ada mempunyai seekor kuda yang sangat bagus, kami nak beli. Dia tuan-tuan kan, nak beli kuda. Kita lah ada kereta yang best ni tuan-tuan, nak beli. Maka Hakim At-Ta'i kata, kuda yang kamu nak beli itu kamu nak makan. Tak apa. Pemurah ni disebut dalam syair-syair Arab. Anak dia tuan-tuan, Ali bin Hatim At-Ta'i, ketika mana Nabi masuk membuka perkampungan, kawasan perkampungan mereka tuan-tuan, kabilah Ta'i ni dibuka oleh tentera Islam, Adi ni dia lari. Dia tak bersedia untuk masuk Islam. Bahkan dia sangat marah, dia sangat benci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia lari meninggalkan kabilah dia. Sehingga kan adik perempuan dia ditawan. Adik perempuan dia. Jadi bawa tuan-tuan di hadapan Nabi SAW, tawanan-tawanan tadi. Bila Nabi jalan depan adik perempuan dia berkata kepada Rasulullah, alangkah sedihnya dia. Ayah telah meninggal, abang pula lari, dia ditawan. Dia mengungkapkan kata-kata tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi tanya, kamu ni siapa dia? Dia kata, aku anak perempuan kepada Hatim At-Ta'i. Nabi kata, ayah kamu sangat terkenal dan sifat yang ada pada ayah kamu samalah dengan sifat yang dibawa, yang ada pada agama Islam dibawa.
sifat dermawan, sifat pemurah, sifat dermawan, sifat suka bantuan, sifat suka tolongan. Dan tuan-tuan, akhirnya adik perempuan kepada Adi ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dia lepas dia bebas, dia pergi cari abang dia, tuan-tuan. Dia ajak abang dia mari ke Madinah jumpa dengan Nabi SAW. Kamu nak masuk Islam ke? Kamu tak masuk Islam? Jumpa dulu dengan Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, Adi dibawa datang ke Madinah. Dibawa datang ke Madinah, tuan-tuan. Nabi duduk dalam masjid, lepas Nabi sembahyang dengan para sahabat dia. Adi masuk, tuan-tuan. Kemudian bila Nabi tengok ada tetamu datang, Nabi tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Dia kata, "Ana Adi bin Hatim Al-Ta'i." Aku ni Adi, anak daripada Hatim Al-Ta'i. Nabi bangun, tuan-tuan. Nabi bangun menghormati dia. Kerana dia tetap memuliakan tetamu. Nabi bangun. Dia terkejut. Adi kata, ini bukan sifat seorang raja. Raja dan jawapan dia tak bangun. Kita yang kena sembah. Kita yang kena hormat. Nabi bangun. Bahkan Nabi ajak, Nabi bawa dia tuan daripada dalam masjid, keluar daripada masjid, tuan-tuan, nak bawa pergi ke rumah Rasulullah. Adi berjalan dengan Rasulullah. Dia belum masuk Islam lagi. Dia berhenti tengok, tuan-tuan. Bila di tengah-tengah perjalanan tuan-tuan nak pergi ke rumah Nabi, tiba-tiba ada seorang perempuan tua yang muda. Dia tegur Nabi, Nabi layan dia, dia soal Nabi, Nabi layan soalan dia, tuan-tuan. Nabi raih perempuan tua. Adi kata ini juga bukan sifat raja, bukan sifat maharaja, tidak. Adi kata selepas daripada dia raih Nabi layan perempuan tua tadi, maka tuan-tuan Nabi bawa Adi masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah, tuan-tuan, tikar tak ada. Adalah tikar, tuan-tuan, hak Nabi yang digunakan Nabi untuk Nabi duduk. Nabi ambil tikar, tuan-tuan, letak bagi Adi duduk. Nabi duduk atas tanah. Masa tu kata masyarakat dia kata lagi, duduk atas tanah dalam rumah Nabi, tanpa beralaskan tikar, tak ada tikar. Adi tengok, tuan-tuan, ini bukan juga sifat raja. Dan selama ini Nabi dia sangat benci dengan, bila sebut Muhammad ni, tuan-tuan, tak ada orang yang boleh dia benci melainkan Muhammad. Dia duduk hati dia. Akhirnya tuan-tuan Nabi tanya kepada Adi, "Wahai Adi, kenapa kamu tak bersedia untuk masuk Islam? Adakah kamu melihat di sana umat Islam ni fakir, umat Islam ni miskin, susah? Sahabat-sahabatku susah," kata Nabi. "Demi Allah, wahai Adi, suatu hari nanti kamu akan melihat harta benda melimpah ruah." Tangan umat Islam, harta benda ni banyak, tuan-tuan, sehingga masa itu kata dengan Nabi, tidak ada lagi orang yang bersedia untuk menerima zakat. Nabi sebut kepada Adi. Yang kedua kata Nabi, "Wahai Adi, kenapa kamu tak bersedia untuk masuk Islam? Adakah kamu melihat di sana umat Islam, orang Islam ni lemah, musuh-musuhnya cukup ramai, musuh-musuhnya kuat. Demi Allah," kata Nabi, "suatu hari nanti, wahai Adi, kamu akan melihat kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom akan berada di tangan umat Islam." Disebut. Yang ketiga Nabi kata, "Wahai Adi, kenapa kamu tak bersedia untuk masuk Islam? Adakah kamu melihat umat Islam sikit? Bukan Islam yang ramai. Keadaan bila umat Islam sikit melibatkan keadaan tak selamat, tempat tak selamat." Maka kata dengan Nabi, "Wahai Adi, demi Allah, suatu hari nanti Islam akan tersebar, wilayah Islam ini makin luas, tuan-tuan, sehingga Nabi kata suatu hari nanti kamu akan melihat bagaimana ada seorang perempuan daripada Al-Qadisiyah, dia boleh berjalan pergi ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji. Dia pergi seorang, dia tak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perampok yang boleh